Ya, boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada malam ini saya akan membentangkan tajuk bab 12, subtopik pertama iaitu jenis dan faktor variasi. Variasi itu secara definisinya adalah perbezaan ciri dalam organisma daripada populasi atau spesies yang sama. Dan biasanya variasi ini merujuk kepada ciri-ciri fizikal yang ditunjukkan daripada perbezaan fenotip yang terhasil akibat perubahan struktur, fiziologi dan hasil biokimia. Fenotip ni ialah ciri yang kelihatan pada satu organisma. Apa keperluan variasi ni sebenarnya? So, variasi ni dia membolehkan alam semula jadi untuk memilih sifat-sifat baik untuk diteruskan dan menyingkirkan sifat yang tidak baik. Sifat-sifat yang baik tu adalah sifat-sifat yang berguna untuk satu organisma tu untuk survive. Next ialah untuk menjamin kemandirian spesies apabila keadaan di persekitaran berubah. Maksudnya untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dia bila dia macam berpindah ke tempat lain. Lastly, untuk membenarkan pembiakan silang antara spesies untuk membentuk spesies baru. Pembiakan silang ni antara dua spesies yang berlainan lah untuk menjadikan spesies yang baru. Variasi ni ada dua jenis iaitu variasi selanjar, ada typo kat situ, sepatutnya selanjar, variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Variasi selanjar ni contohnya macam warna kulit, berat badan dan ketinggian. Manakala variasi tak selanjar ni pula adalah seperti warna anak mata, kebolehan untuk menggulung lidah dan juga pola cap jari. Variasi selanjar tu dia menunjukkan perbezaan ciri yang tak ketara. Maksudnya dia punya perbezaan ciri tu tak nampak sangat. Dan kalau kita buat kajian dan plot graf dia akan berbentuk taburan normal ataupun lengkuk berbentuk loceng. Boleh tengok dekat sebelah ni ada contoh graf variasi selanjar. Kan ada macam bentuk loceng ni kan. And dia dia mempunyai ciri-ciri perantaraan dan bersifat kuantitatif iaitu boleh diukur dan digradekan. Seterusnya dia dikawal oleh banyak gen dan cirinya dipengaruhi oleh persekitaran. Variasi tidak selanjar tu menunjukkan perbezaan ciri yang ketara. Maksudnya ciri dia sangat ketara dan kita boleh perasan lah benda tu. Graf dia berbentuk diskrit atau bar berasingan seperti contoh di sini dan dia bersifat kualitatif iaitu tidak boleh diukur dan digradekan. Ciri dia boleh diwarisi kerana berlaku disebabkan oleh faktor genetik. Yang selanjar tadi disebabkan faktor persekitaran kan. So yang ini, yang tidak selanjar ni disebabkan oleh faktor genetik. Dan cirinya tidak dipengaruhi oleh persekitaran lah. Dan dia tidak mempunyai ciri-ciri perantaraan. Dan dia cirinya dikawal oleh satu gen tunggal dengan 2 atau 3 allele. Okay, kat sini saya ada buat jadual supaya kita boleh nampak lagi jelas dia punya perbezaan. Persamaan dia adalah dua-dua menunjukkan perbezaan ciri dalam kalangan individu spesies yang sama. Dan perbezaan dia boleh tengok kat sini untuk selanjar ada ciri perantaraan, yang tak selanjar tak ada ciri perantaraan. Dan graf pun untuk selanjar dia dia akan berbentuk taburan normal dan untuk tak selanjar berbentuk diskrit. Perbezaan untuk variasi selanjar tidak ketara dan variasi tak selanjar perbezaannya ketara. Dan variasi selanjar ni boleh diukur iaitu kuantitatif dan variasi tak selanjar tidak boleh diukur iaitu kualitatif. Dan variasi selanjar cirinya dikawal oleh banyak gen, manakala variasi tak selanjar cirinya dikawal oleh hanya satu gen tunggal. Dan variasi selanjar dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan variasi tak selanjar tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran sebab dia dipengaruhi oleh faktor genetik. Okay. Punca variasi ni ada dua jugalah. Faktor persekitaran dan faktor genetik. Faktor persekitaran ni macam suhu, cahaya dan pH.
Faktor genetik pula macam pindah silang, penyusunan bebas kromosom, persenyawaan rawak dan mutasi. Kita boleh tengok kat sini organisma dalam spesies yang sama berbeza dari segi morfologi, fiziologi dan genetik. Morfologi tu adalah struktur organisma dan ciri. Fiziologi tu pula fungsi dan bahagian organisma. Genetik tu genetik lah. Okay. Proses pindah silang ni kita dah pernah belajar dulu. So pindah silang berlaku antara kromatid tidak seiras pada kromosom homolog semasa profasa 1 meiosis. Lepas tu penggabungan semula menghasilkan kombinasi gen baru. Kalau tu kat sini dia punya pertukaran segmen kromatid tidak seiras berlaku. Pindah silang lah dekat kiasma. Ini nama dia kiasma. Dan kromatid kembar berpisah semasa anafasa 2 meiosis membentuk gamet dalam kandungan genetik yang berbeza pada akhir proses meiosis. Okay. So kalau korang tengok kromosom ni dah jadi lain daripada yang awal-awal. Dia punya bawah tu dah lain lah. Dia ada segmen gen baru kat bawah ni. Kemudian kita ada penyusunan bebas kromosom. So, semasa peringkat metafasa 1 meiosis, pasangan kromosom homolog, satu kromosom maternal dan satu kromosom paternal tersusun secara rawak pada sata khatulistiwa sel. Rajah ni menunjukkan kemungkinan penyusunan kromosom homolog pada sata khatulistiwa bagi satu sel diploid. Maksudnya rajah ni akan dia bagi tahu kebarangkalian lah yang boleh terjadi sebab benda tu kan rawak. So ini antara yang boleh terjadi. Pada akhir meiosis terdapat pelbagai gamet dengan kombinasi kromosom paternal dan maternal berbeza. Oleh itu kandungan genetik dalam setiap gamet juga berbeza. Untuk persenyawaan rawak ni pula, persenyawaan antara sperma dan usid sekunder adalah secara rawak. Daripada penggabungan semula genetik dan pindah silang dan penyusunan rawak kromosom homolog tadi kan menghasilkan banyak gamet dengan kandungan genetik yang berbeza kan. So bila dia disenyawakan, zygote diploid yang terhasil selepas persenyawaan akan mempunyai kombinasi genetik baru. Mutasinya adalah perubahan kekal yang berlaku secara spontan pada gen atau kromosom. Mutasi ni akan mewujudkan genetik baru. Jika mutasi berlaku dekat gamet iaitu mutasi sel germa, ciri-ciri ditentukan oleh genetik yang bermutasi tu boleh diwarisi kepada anak dia atau generasi seterusnya lah. Kalau mutasi tu berlaku pada sel soma, dia boleh menyebabkan variasi tetapi ciri-cirinya tak akan diwarisi oleh generasi seterusnya. Yang ni untuk yang pada sel gamet lah yang kat bawah ni. So persenyawaan antara gamet yang telah mengalami mutasi. Gamet ni dah mengalami mutasi. So dapatlah zygote yang ada mutasi. Dan dia punya generasi seterusnya ni pun akan membawa mutasi tersebut dan menghasilkan gamet yang mengalami mutasi dan gamet normal. Faktor persekitaran. Kesan persekitaran ke atas variasi adalah kecil sebab variasi ini hanya melibatkan perbezaan fenotip, bukannya perbezaan genetik. Persekitaran dapat mengubah kekerapan allele dan kekerapan genetik dalam suatu populasi tetapi tidak boleh mengubah genetik. Maka, variasi persekitaran tidak boleh diwarisi dari generasi ke generasi. Variasi ini disebabkan oleh faktor persekitaran dan dipengaruhi oleh faktor abiosis. Faktor abiosis ni adalah macam pH tanah, cahaya dan suhu. Contohlah situasi pH tanah ni. Contohnya macam pokok hydrangea species, dia menghasilkan bunga biru dalam keadaan pH tanah berasid iaitu kurang daripada 5.5 dan bunga merah jambu dalam pH tanah beralkali. Itu macam mana pH tanah ni mempengaruhi warna pokok hydrangea. Okay, and then cahaya. Sinaran ultraungu dalam cahaya matahari akan merosakkan pigmen melanin pada kulit yang terdedah. Maka
Lebih banyak pigmen melanin yang terhasil menyebabkan kulit menjadi gelap. And untuk suhu, kucing siam mewarisi gen yang menghasilkan enzim pigmen gelap bagi warna bulu yang hanya berfungsi pada suhu kurang dari suhu badan. Telinga, muka, ekor, tapak kaki kucing, dia mempunyai suhu yang rendah. Jadi, bahagian-bahagian tersebut je yang berbulu gelap. Okey, interaksi antara faktor. Faktor persekitaran memainkan peranan dalam penentuan fenotip. Faktor persekitaran berinteraksi dengan faktor genetik dan menyebabkan berlakunya variasi. Ciri-ciri yang diwarisi daripada induk yang amat dipengaruhi oleh faktor persekitaran adalah seperti ketinggian, kepintaran, warna kulit. Dia dah ada dalam genetik tapi masih boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Sebagai contoh, saya ada contoh situasi kat sini. Saya bacakan. Enol dan Yin adalah kembar seiras. Mereka memperoleh genetip ketinggian rendah yang sama kerana berasal dari embrio yang sama. Enol dan Yin terpisah dari kecil kerana ditangkap oleh pencari kepala budak. Dalam masa terpisah tu, Enol mengamalkan diet seimbang dan mengambil banyak kalsium seperti susu serta banyak melakukan aktiviti fizikal. Manakala Yin tidak menyukai susu dan suka baring di rumah melihat TikTok. Hasilnya, Enol lebih tinggi daripada Yin. So, kesimpulan yang kita boleh buat daripada situasi ni adalah tabiat pemakanan dan persekitaran yang berbeza sewaktu membesar menghasilkan fenotip yang berbeza. Itu saja. Sekian, terima kasih.